Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Elia Natasha binti Muhammad Safian. Saya adalah salah seorang ahli daripada EJK Protocol untuk program Earth Beauty is Our Duty. Dalam program ini EJK Protocol yang terlibat adalah seramai 6 orang. Pengenalan ringkas tentang program Earth Beauty is Our Duty ini ialah program ini akan diadakan pada bulan hadapan, iaitu 7 Disember 2024. Siapa yang akan menyertainya ialah pelajar dan komuniti-komuniti lainlah yang akan menyertai kami. Selain itu, bukan sahaja ada EJK Protokol, terdapat juga ada EJK lainlah yang akan membantu kami untuk menjayakan program tersebut. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang objektif ataupun matlamat program ini dijalankan. Objektif atau matlamat yang pertama adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga kelestarian alam sekitar. Dan yang kedua adalah untuk memupuk rasa tanggung jawab dalam setiap individu. Dan yang ketiga adalah memberi impak yang positif kepada generasi yang akan datang, ataupun supaya mereka boleh menikmati atau merasai keindahan alam yang sedia ada sekarang. Dan yang keempat adalah menggalakkan perpaduan dan kerjasama dalam komuniti. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan interaksi sosial. Salam sejahtera, saya Caroline Olivia dan saya akan membentangkan tentang peranan dan tanggungjawab EJK Protokol dalam program ini serta bagaimana peranan EJK Protokol menyumbang kepada kejayaan program ini. Peranan yang pertama adalah menyusun jadual dan atur cara program. EJK Protokol bertanggungjawab menyusun jadual yang terperinci mengenai aktiviti yang dijalankan sepanjang program ini. Hal ini termasuk waktu ketibaan peserta, ucapan alu-aluan, pembahagian kumpulan, masa pembersihan pantai serta waktu penutup program. Yang kedua adalah mengurus kehadiran tetamu dan VIP. EJK Protokol bertanggung jawab mengurus penempatan dan kedudukan tetamu VIP dan tetamu jemputan mengikut protokol. EJK Protokol hendaklah memastikan VIP dan tetamu di jemputan disambut dengan tertib dan dibawa ke tempat yang disediakan. Peranan yang terakhir adalah pengecaraan majlis. EJK Protokol menyediakan teks ucapan dan memberi panduan kepada pengacara majlis agar segala pengumuman dan ucapan berjalan lancar. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang peranan EJK Protokol dalam menyumbang kepada kejayaan program ini. Yang pertama adalah untuk mengelakkan kekeliruan dan gangguan. Dengan menyusun jadual dan atur cara yang jelas serta mengkoordinasi pergerakan peserta dan VIP, EJK Protokol dapat memastikan semua yang hadir memahami susunan program ini. Hal ini dapat membantu mengelakkan kekeliruan dan memastikan setiap aktiviti berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah memastikan keselesaan tetamu dan peserta. EJK Protokol menjaga keselesaan VIP dan peserta melalui penyusunan tempat duduk yang sesuai, penyediaan kemudahan asas serta penyediaan makanan dan minuman. Ini untuk memastikan tetamu dapat menikmati program tanpa sebarang gangguan atau ketidakselesaan. Yang terakhir adalah untuk memastikan keselamatan peserta dan kelancaran program. EJK Protokol menyediakan taklimat keselamatan dan memastikan semua peserta memahami panduan asas. Dengan ini, risiko kecederaan atau kejadian tidak diingini dapat dikurangkan, serta memastikan setiap aktiviti berjalan lancar tanpa insiden yang mengganggu.
Salam sejahtera, nama saya Justina Delika. Dalam bahagian ini, saya akan membentangkan tentang peranan ketua dalam memimpin pasukan. Bagi poin yang pertama adalah menyelaras tugas ahli pasukan. Ketua berperanan dalam membahagikan tugas kepada setiap ahli dalam pasukan EJK protokol. Antara yang pertama adalah memastikan siapa yang bertugas, menyambut tetamu. Kedua, menjaga laluan. Dan ketiga, mengurus keperluan tetamu khas. Hal ini membantu memastikan majlis berjalan lancar agar lebih teratur. Bagi poin yang kedua adalah berkomunikasi dengan tetamu kehormat. Ketua bertanggung jawab sebagai penghubung antara penganjur acara dan tetamu. Ini adalah demi memastikan tetamu menerima maklumat yang lengkap dan jelas mengenai susun atur acara, lokasi, dan keperluan khas mereka. Bagi poin yang terakhir adalah menangani situasi yang tidak dijangka. Ketua EJK protokol perlu bersedia menghadapi situasi tidak dijangka seperti perubahan jadwal atau tetamu tambahan. Ketua hendaklah membuat keputusan cepat dan menyesuaikan pasukan untuk mengekalkan kelancaran acara. Itu saja dari saya. Hai, saya Nur Kazira. Saya akan menerangkan kepentingan kerja berpasukan dalam melaksanakan program bridge cleaning. Kepentingan kerja berpasukan dalam melaksanakan program bridge cleaning ini yang pertama adalah meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja. Ketua EJK perlu membahagi tugas mengikut kemahiran dan kepakaran setiap anggota agar program dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan efisien. Sebagai contoh, EJK protokol perlu bekerjasama dengan EJK lain seperti EJK logistik untuk memastikan semua peralatan dan keperluan program dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Kepentingan kerja berpasukan yang kedua adalah membolehkan penyelesaian masalah yang lebih efektif. Semua anggota perlu bekerjasama untuk mencari penyelesaian masalah. Sebagai contoh, jika berlakunya situasi seperti hujan lebat, Ketua EJK dan EJK protokol perlu berbincang untuk menyusun semula jadual program ataupun menyediakan tempat perlindungan sementara. Kepentingan kerja berpasukan yang ketiga adalah dapat meningkatkan komunikasi antara semua anggota. Hal yang demikian kerana komunikasi merupakan kunci kejayaan mana-mana aktiviti. Dengan adanya komunikasi, semua anggota boleh bertukar maklumat dan memberi maklum balas dengan lebih cepat dan mudah. Sebagai contoh, Ketua EJK boleh mengadakan sesi taklimat sebelum program bermula untuk memberi peluang kepada semua anggota bertanya soalan ataupun menyampaikan maklumat yang penting. Kepentingan kerja berpasukan yang keempat adalah dapat memastikan pengawasan keselamatan dapat ditingkatkan. Sebagai contoh, jika berlakunya situasi yang berbahaya seperti terdapatnya serpian tajam semasa menjalankan program beach cleaning, EJK protokol dan EJK keselamatan boleh mengarahkan peserta untuk menjauhi kawasan tersebut dan mengatur langkah-langkah keselamatan untuk mengatasi isu tersebut. Salam sejahtera, saya Viola Debra Isidor. Saya akan menerangkan beberapa cabaran dan halangan yang dialami oleh EJK protokol. Terdapat beberapa cabaran dan halangan yang dialami oleh EJK protokol, yaitu pengurusan krisis. EJK protokol sentiasa bimbang untuk menghadapi situasi yang tidak dapat dijangka seperti cuaca buruk atau masalah teknikal yang akan mengganggu program. Cabaran dan halangan yang seterusnya ialah komunikasi. Ahli protokol bimbang tidak dapat menyampaikan sesuatu maklumat dengan jelas kepada peserta, penceramah, dan community.
antara cadangan bagi mengatasi cabaran-cabaran ini ialah membuat perancangan yang lebih teratur. Ahli protokol perlu membuat pelan yang terperinci untuk setiap acara termasuk senarai semak tugasan dan jadwal waktu yang jelas. Cadangan yang seterusnya ialah penggunaan komunikasi yang berkesan. Ahli protokol perlu menggunakan saluran komunikasi yang berkesan seperti penggunaan WhatsApp atau aplikasi pengurusan proyek untuk menyampaikan maklumat dengan tepat. Salam sejahtera semua. Nama saya Grace Wei dan saya akan menerangkan tentang ciri-ciri pemimpin yang baik dalam konteks program beach cleaning ini. Berdasarkan pendapat saya, antara ciri pemimpin yang baik dalam melaksanakan program beach cleaning ini ialah keyakinan yang tinggi. Hal ini penting kerana apabila kita menghadapi cabaran yang tertentu, pemimpin yang berkeyakinan tinggi dapat memimpin pasukannya untuk mengharungi segala cabaran. Ahli pasukan akan terpengaruhi dengan sifat pemimpin yang berkeyakinan tinggi ini dan menyebabkan semua ahli pasukan dapat bersemangat untuk melaksanakan program walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Misalnya, kita sebagai AJK protokol akan menghadapi cabaran seperti macam mana nak memastikan program itu berjalan dengan lancar dan juga menjemput tetamu dan memastikan kelancaran program tersebut. Jadi, pemimpin yang berkeyakinan tinggi akan memimpin ahli pasukan semua AJK protokol ini untuk menjalankan semua tugasan kita dengan lebih lancar. Selain itu, pemimpin yang bersikap terbuka atas idea baru juga penting dalam melaksanakan program beach cleaning ini. Pemimpin penting untuk menegur, tetapi juga penting untuk mendengar cadangan ahli-ahli kumpulan. Dalam setiap pembincangan kumpulan, pemimpin perlu memberikan peluang kepada ahli-ahli pasukan untuk menyuarakan cadangan mereka dan juga idea mereka. Hal ini dapat memupuk kerjasama antara satu sama lain dan semua ahli pasukan dapat bekerja dengan baik untuk menjayakan program bersama-sama. Tambahan pula, pemimpin yang bijak berkomunikasi juga penting dalam melaksanakan program beach cleaning ini. Pemimpin perlu menyampaikan maklumat atau tugasan dengan jelas dan mudah difahami oleh ahli-ahli kumpulan. Sebagai contoh, ketua AJK protokol perlu memberitahu ahli-ahli kumpulannya tentang tugasan sebagai AJK protokol, seperti menjemput tetamu, menjadi MC, menyediakan skrip dan sebagainya. Pemimpin perlu sentiasa membincang dengan ahli-ahli kumpulan dan juga membahagikan tugas kepada ahli yang sesuai, bukannya memaksa ahli untuk melaksanakan tugasan tersebut. Dan pemimpin juga perlu memahami kehendak dan perasaan setiap ahli dalam kumpulan tersebut. Dengan ini, suasana kerja yang positif dan produktif dapat diwujudkan. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.